Terima kasih kepada moderator. Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Selamat datang ke E-Kolokium Pendidikan Peringkat Kebangsaan Siri 2 bagi tahun 2020 Anjuran Pejabat Pendidikan Daerah Tatau Sebauh. Pada pagi ini, saya akan membentangkan kajian saya yang bertajuk WhatsApp Goes to Genaan, Pengajaran dan Pembelajaran melalui aplikasi WhatsApp. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan diri saya sebagai pembentang. Nama saya adalah Esti Laura Anna Anthony dan saya sekarang bertugas di SK Sungai Genaan bermula dari tahun 2016 sehingga kini. Berikut adalah tajuk pembentangan saya pada pagi ini yang bertajuk WhatsApp Goes to Genaan, Pengajaran dan Pembelajaran melalui aplikasi WhatsApp. Kajian ini adalah mengenai penggunaan aplikasi WhatsApp di dalam pengajaran dan pembelajaran dalam talian dalam kalangan murid-murid di SK Sungai Genaan. Izinkan saya menerangkan serba sedikit tentang latar belakang kajian. SK Sungai Genaan ialah sebuah sekolah yang dikategorikan sebagai pedalaman 3 di daerah Sebauh. Nama sekolah diambil bersempena dengan sebatang anak sungai yang berkuala di Sungai Pandan. Untuk pergi ke SK Sungai Genaan, terdapat dua mod perjalanan yang boleh dilakukan, iaitu menggunakan bot ekspres dan jalan ladang kelapa sawit. Sekolah ini berkeluasan 1.6 hektar dan terletak di tebing Sungai Genaan. Lokasi yang berhampiran dengan sungai menyebabkan kejadian banjir sering berlaku di Sekolah Kebangsaan SK Sungai Genaan. Selain itu, sumber air utama bagi warga sekolah adalah air takungan hujan dan air sungai yang dipam ke rumah masing-masing. Sumber elektrik pula bergantung kepada sistem jana kuasa yang beroperasi 24 jam. Lokasi sekolah tidak mendapat liputan talian komunikasi. Oleh itu, penduduk setempat sukar untuk dihubungi dan sukar mendapat capaian internet. Berikut adalah panorama di SK Sungai Genaan di mana gambar ini menunjukkan musim banjir di sekolah. Di bawah ini pula gambar yang menunjukkan musim kemarau di sekolah di mana murid boleh melakukan aktiviti lapang di kawasan padang sekolah. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang masalah kajian. Disebabkan oleh penularan jangkitan COVID-19 di seantero dunia dan juga di seluruh Malaysia, kerajaan telah memutuskan untuk melaksanakan PKP yang bermula pada tarikh 18 Mac di mana semua sekolah ditutup di seluruh Malaysia. Oleh itu, guru disarankan bekerja dari rumah supaya proses pembelajaran dan pengajaran dapat diteruskan sepanjang tempoh PKP. Selain itu, murid juga berhak mendapat peluang kepada akses pendidikan meskipun mereka tidak dapat hadir ke sekolah. Oleh sebab itu, pihak SK Sungai Genaan menetapkan penggunaan aplikasi WhatsApp sebagai platform PDP sejak bulan Mac sehingga Jun. Berikut adalah objektif kajian yang menjadi tulang belakang kepada pelaksanaan kajian ini. Yang pertama, kajian ini bertujuan untuk mengkaji kesediaan murid, ibu bapa dan guru dalam menggunakan aplikasi WhatsApp untuk pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk mengkaji keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran melalui aplikasi WhatsApp. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kaedah kajian di sebalik pelaksanaan kajian ini. Pengkaji menggunakan kaedah tinjauan untuk mendapatkan data daripada responden. Oleh sebab itu, instrumen kajian yang digunakan adalah borang soal selidik. Di dalam borang soal selidik ini terbahagi kepada dua bahagian, iaitu bahagian A yang berfokuskan kepada pemilikan telefon pintar, manakala bahagian B yang berfokuskan kepada kemampuan menggunakan aplikasi WhatsApp, penerimaan terhadap penggunaan aplikasi WhatsApp dalam pengajaran dan pembelajaran, serta garis panduan dan pelaksanaan PDP dalam talian. Terdapat 3 jenis borang yang telah diedarkan kepada responden, di mana responden juga terbahagi kepada 3 kumpulan, iaitu murid, ibu bapa dan juga guru.
Berikut adalah kumpulan sasaran kajian yang menjadi responden kepada kajian ini. Kumpulan yang pertama adalah kumpulan murid yang berjumlah seramai 16 orang. Kumpulan yang kedua adalah kumpulan ibu bapa ataupun penjaga yang berjumlah 12 orang dan kumpulan yang terakhir iaitu kumpulan guru yang berjumlah seramai 9 orang. Ini menjadikan jumlah responden bagi kajian ini adalah seramai 37 orang. Seterusnya, kita akan lihat dapatan kajian yang dihasilkan daripada pelaksanaan kajian ini. Bagi bahagian A, fokus borang ini adalah kepada pemilikan telefon pintar. Terdapat 3 soalan yang disenaraikan di dalam borang soal selidik untuk bahagian A. Soalan yang pertama adalah, adakah anda memiliki telefon pintar sendiri? Soalan yang kedua, adakah anda menggunakan telefon ibu bapa ataupun penjaga? Dan soalan yang ketiga, adakah anda mempunyai capaian internet yang baik di tempat anda tinggal? Ini menjadikan jumlah item bagi bahagian A adalah sebanyak 3 soalan. Berdasarkan soalan yang pertama iaitu adakah anda memiliki telefon pintar sendiri, berikut adalah dapatan daripada hasil kajian yang diperoleh daripada responden. Berdasarkan data yang ditunjukkan sebentar tadi, melalui dapatan 37.5% bersamaan dengan 6 orang murid memiliki telefon pintar mereka sendiri. Turut didapati bahawa 91.67% ibu bapa murid memiliki telefon pintar bersamaan dengan 11 orang daripada 12 orang responden. Selain itu, 100% orang guru bersamaan dengan 9 orang guru memiliki telefon pintar mereka sendiri. Bagi soalan yang kedua untuk bahagian A, adakah anda mempunyai capaian internet yang baik di tempat anda tinggal? Berikut adalah dapatan yang diperoleh. Berdasarkan dapatan sebentar tadi, 81.25% bersamaan dengan 13 orang murid bersetuju bahawa tempat tinggal mereka tidak mempunyai capaian internet yang baik. Selain itu, didapati bahawa 91.67% bersamaan dengan 11 orang ibu bapa murid turut bersetuju bahawa tempat tinggal mereka tidak mempunyai capaian internet yang baik. Manakala 66.67% bersamaan dengan 6 orang guru di SK Sungai Genaan tidak mempunyai capaian yang baik di tempat tinggal mereka. Hal ini kerana sewaktu awal pelaksanaan PKP pada bulan Mac yang lalu, kebanyakan guru masih berada di kampung halaman masing-masing. Walaupun begitu, guru-guru mempunyai kemudahan mobiliti untuk mencari liputan internet di kawasan bandar. Bagi soalan untuk bahagian B, terdapat 3 aspek yang disenaraikan iaitu aspek yang pertama, kemampuan menggunakan aplikasi WhatsApp yang berjumlah sebanyak 4 soalan. Aspek yang kedua, penerimaan terhadap penggunaan aplikasi WhatsApp untuk PDP dalam talian yang berjumlah sebanyak 4 soalan. Dan aspek yang ketiga iaitu garis panduan dan persekitaran PDP dalam talian yang turut berjumlah sebanyak 4 soalan. Ini menjadikan jumlah item bahagian B adalah sebanyak 12 soalan. Berikut adalah hasil dapatan bagi aspek yang pertama iaitu kemampuan menggunakan aplikasi WhatsApp. Dan berikut adalah data yang didapati. Berdasarkan data sebentar tadi, respon tertinggi bagi kategori murid ialah sangat tidak setuju iaitu sebanyak 28.12%. Manakala bagi kategori ibu bapa, respon tertinggi ialah setuju dengan peratusan sebanyak 33.33%. Selain itu, bagi kategori guru, respon tertinggi ialah sangat setuju iaitu dengan peratusan sebanyak 40.74%. Dapatan ini menunjukkan perbezaan respon yang ketara bagi ketiga-tiga kategori responden terhadap kemampuan menggunakan aplikasi WhatsApp. Data kajian juga menunjukkan kebanyakan murid tidak mempunyai kemampuan menggunakan aplikasi WhatsApp,
Manakala, ibu bapa pula menunjukkan mereka mampu untuk membantu anak-anak menggunakan aplikasi WhatsApp untuk tujuan pembelajaran atas talian. Bagi kategori guru pula, jelas menunjukkan bahawa guru-guru mempunyai kemahiran yang baik dari segi pemilikan, kemahiran dan capaian internet terhadap proses pengajaran. Seterusnya adalah aspek yang kedua, iaitu penerimaan terhadap penggunaan aplikasi WhatsApp bagi PDP dalam talian, dan berikut adalah hasil dapatan kajian. Berdasarkan data yang ditunjukkan sebentar tadi, murid memilih respon setuju terhadap penggunaan aplikasi WhatsApp untuk PDP dalam talian dengan peratusan sebanyak 39.06%. Ini juga menunjukkan murid bersedia dan berpandangan positif terhadap pembelajaran atas talian dengan menggunakan aplikasi WhatsApp. Selain itu, seramai 20.83% ibu bapa bersetuju dengan penggunaan aplikasi WhatsApp dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Ini jelas menunjukkan bahawa ibu bapa di SK Sungai Genaan bersedia untuk membantu anak-anak mereka dalam pembelajaran dalam talian. Tambahan pula, seramai 69.45% guru menyatakan bahawa proses PDP dalam talian adalah tidak berkesan. Guru berpendapat bahawa murid tidak memberikan respon yang aktif sepanjang proses PDP dalam talian dan latihan yang diberikan juga tidak disiapkan pada waktu yang ditetapkan. Tambahan pula, guru tidak bersetuju dengan penyataan ibu bapa dan murid memberikan kerjasama yang positif sepanjang proses PDP dalam talian. Bagi aspek yang ketiga, iaitu garis panduan dan persekitaran PDP dalam talian, berikut adalah hasil dapatan yang telah diperoleh. Berdasarkan data sebentar tadi, peratusan murid yang memahami garis panduan dan persekitaran PDP dalam talian tidak begitu tinggi, iaitu sebanyak 39.06%. Selain itu, seramai 29.17% ibu bapa didapati tidak bersetuju dengan penyataan terdapat garis panduan yang jelas tentang PDP dalam talian. Walaupun begitu, sebahagian besar daripada ibu bapa, iaitu seramai 75%, mempunyai pandangan yang positif terhadap usaha guru-guru di SK Sungai Genaan dalam melaksanakan PDP dalam talian. Secara amnya, kesemua guru di SK Sungai Genaan menunjukkan kesungguhan dalam menyediakan bahan pengajaran dalam talian, di mana seramai 55.56% guru memilih agak setuju, 33.33% memilih setuju dan 11.11% memilih sangat setuju dengan penyataan tersebut. Selain itu, 66.67% guru mengambil inisiatif sendiri mencari bahan untuk pengajaran dalam talian dari pelbagai sumber. Sebagai kesimpulan bagi pelaksanaan kajian ini, dapatlah disimpulkan bahawa tahap penerimaan murid dan ibu bapa terhadap penggunaan aplikasi WhatsApp dalam pembelajaran dalam talian adalah tinggi. Namun begitu, tahap kemampuan murid dan ibu bapa adalah rendah. Perspektif ibu bapa adalah positif tetapi kurang jelas dengan garis panduan pelaksanaan PDP dalam talian. Tambahan pula, guru menunjukkan kesungguhan dalam menyediakan bahan pengajaran dan pembelajaran tetapi mendapati bahawa respon murid adalah kurang memberangsangkan. Dapatlah dinyatakan di sini bahawa punca utama PDP dalam talian tidak berkesan di SK Sungai Genaan disebabkan oleh ketiadaan capaian internet di kawasan Genaan sebauh. Berikut adalah sumbangan kajian kepada pihak sekolah dalam mengenal pasti kelemahan bagi pelaksanaan PDP dalam talian. Pihak sekolah dapat mencari alternatif lain untuk menjayakan proses pembelajaran di rumah yang lebih efektif dan kondusif berdasarkan pelaksanaan kajian ini. Alternatif baharu yang telah dicadangkan oleh pihak sekolah adalah
menghantar latihan ke rumah panjang dan juga menyediakan kotak lembaran kerja di sekolah untuk diambil oleh ibu bapa ataupun wakil Biro Pendidikan dari setiap rumah panjang. Sekian sahaja pembentangan saya pada pagi ini. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya serah kembali kepada moderator.